Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syarqawi selaku pengurusi Faqaf, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Dan insyaAllah pada pagi ini saya akan membicarakan tentang babun ma ja'a fi zikri hazimil lazat wa azabil qabr, yaitu membicarakan yang telah datang pada menyatakan ingat akan pemutus kesedapan dunia dan azab kubur. Satu perkara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda diutuskan oleh Allah, dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah, dia nak mengkhabarkan tentang perkara-perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ini ialah perkara yang kita dengar tapi kita tak pernah lihat. Itu maksud sam'iyat. Contoh dia azab kubur. Tak ada pernah orang belah matang pasir ni ke, ataupun su ke, matang bogak ke, selinsin ke, bagan serai ke, mati dia balik, malam tu dia cerita. Dia kata aku kena azab kubur pagi tadi. Tak ada. Orang mati, matilah, dia tak balik dia. Yang mencerita tentang hal ehwal kubur ni ialah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan. Itu tujuan Nabi, Rasul diutuskan oleh Allah kepada manusia. Nak cerita bab agama Nabi ni, nak cerita benda yang tak boleh dicapai oleh akal manusia. Sebab tu Rasul-Rasul diutuskan bukan bertujuan untuk tunjuk bagaimana nak buat jalan di Mekah. Tak. Bagaimana untuk buat lapangan terbang ke? Tak. Kerana itu bukan tugas Rasul. Kerana tugas ini manusia dia boleh fikir sendiri, dia boleh fikir sendiri. Berkenaan dengan telefon, Rasul diutuskan bukan tujuan nak ajak macam mana nak buat telefon, tak perlu. Ni pasal apa? Otak manusia ni Allah Ta'ala bagi ada otak kanan, ada otak kiri. Dia sentiasa nak kepada kesenangan dia. Cuba bayangkan, selalu saya buat contoh. Tahun 70-an dulu bila kita bercakap tentang seronok telefon kalau boleh bolam poket, kawan gelak kita. Kawan kata hang gila, telefon mesti ada wayar. Dia mesti abang dia kata mesti ada wayar lah abang kan. Macam mana? Tapi Allah Ta'ala telah beri otak pada manusia. Dulu mula-mula diperkenalkan, kita tengok dulu telefon dia atur. Yang jenis berat, Ericsson tu berat, kena bola kereta ada 4-5 kilo, tak boleh bawa macam ni. Bola kereta. Kemudian Allah Ta'ala bagi otak manusia ni fikir lagi kan. Kecil sikit pada hatu. Dia besar juga, Motorola besar tu. Kat sekilo agak. Kau balin babi pun mampu. Yang waktu tu kan. Ya, orang kata besar tu. Payah nak bawa lagi. Akhirnya sekarang dah jadi macam ni. Bawa. Kemungkinan ada otak manusia besok dia cipta kereta ni boleh lipat-lipat macam bubuh lambat je sebon.
Payah sangat nak parking kereta, kena bayar, kena saman, kata ceruk. Kita gelak pergi hari ni kan. Mungkin itu ketika nanti Allah Ta'ala beri otak manusia. Sampai kat pejabat pura-pura penat, buat beg tu. Lepas pukul 4.30, pasang balik. Lah ni kita gelak macam kita gelak waktu kawan-kawan kita duk cerita dulu. Telefon macam ni. Nak sebutnya Islam larang lah, Islam tak larang. Islam tak larang. Kerana itu tak bertentangan dengan agama. Baik, kita balik cerita tadi. Jadi tugas Nabi-Nabi ni, Rasul bukan tujuan untuk nak ajak buat mikrofon, nak buat komputer. Dah. Antara tugas Nabi Rasul ni nak ajak kepada kita, nak cerita benda yang berlaku tak nampak. Bab azab kubur. Dulu ada seorang di Albania, negara komunis. Dia tak percaya adanya azab kubur. Dia kata mana ada azab kubur. Maka dia pun dia ada alat tes. Untuk nak test kalau ada orang dalam kubur menjerit apa semua dengar. Macam gempa bumi yang berlaku di Turki, di Jepun ni, mereka ada alat yang teknologi tinggi. Kalau sekat bangunan tingkat ni, mereka ada alat, dia tahu ada manusia di bawah tu. Dia tahulah ada ilmu yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni tadi. Jadi dia pun ambil alat tu, letak dekat kubur. Dia kata tak bunyi, bohong. Memang azab kubur tak ada. Dia kata. Pasal apa? Ni alat aku ni selalunya aku pasang dekat mana, mesti ada tahu dia. Tapi tak dengar. Dia nafikan. Itu kata-kata kalau kita fikir cara otak, memang kita tak percaya ada azab kubur. Satu hari Nabi SAW dia jalan dengan sahabat. Nabi beritahu jalan tu kubur, Nabi kata apa? Istanzahu minal bauli fa inna azabal qabri minhu. Nabi beritahu orang dalam kubur tu kena azab. Nabi kata apa? Hendaklah kau bersihkan kencing kamu. Sebahagian daripada orang yang kena azab itu ialah kerana dia tidak membersihkan kencing dia. Itu selalu dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Dulu ada satu tulisan kolom, mati dah orang tu, saya tak sebut nama dia lah. Kolom Utusan Malaysia. Dia mengatakan azab kubur tak ada. Dia kata tak ada azab kubur, dia kata. Tak ada azab kubur. Lepas ada tulisan tu, ada dibantah. Akhirnya tidak ada lagi tulisan dia pun, dia tak dibenarkan menulis lagi. Alasan dia kata azab kubur tak ada sebab dia kata ada orang yang mati bukan tanam dalam kubur, macam orang mati meninggal tengah laut kan. Dia buang laut, kata-kata macam mana dia kata ada azab kubur. Dia pakai otak akal dia. Sebab apa disebut azab kubur? Kerana majoriti orang mati ni ada kubur. Majoriti. Kok belah haluk pangsu ni hak mati ni orang tahu kubur dekat mana. Ada seorang dua mungkin dia meninggal tak tahu ke mana, ada. Sebab tu disebut sebagai azab kubur. Habis dia nak nafikan tentang adanya azab kubur tadi. Betul tuan-tuan, apabila Nabi kata naklah kamu bersih, istanzahu minal bauli fa inna azabal qabri minhu. Naklah kamu bersihkan kencing kamu itu kerana sebahagian daripada kena azab itu kerana akibat daripada sebab dia tak bersih kencing dia. Sebab tu kita kencing, kalau kita fiqah kita tengok bab yang awal sekali dia bicarakan tentang bab taharah, bab bersih. Nak menggambarkan kebersihan ni penting. Kebersihan tu penting. Sebab tu bila orang yang bila kencing, dia kencing berdiri tu, sebenarnya dia tidak bersih, dia tidak suci. Kalau dia ambil, kalau dia pergi semayang tu sebenarnya tak sah semayang dia. Pakaian dia masih kena najis. Dia kena jaga. Sebab tu anak-anak kita dididik supaya mereka itu jaga air kencing, bersih kencing mereka baik-baik, supaya air kencing waktu mereka kencing tadi tidak melekat, masih lagi dibawa ke tempat semayang. Dan juga waktu dia masuk ke bilik air itu juga perlu adanya slipper. Kalau rumah kita pun, kalau air waktu kita duduk
tak mengalir kan. Ni kena dah. Sebab tu saya kadang-kadang saya pergi hotel, saya mesti bawa slipper lah. Letak dalam bilik air tu. Kan? Kerana air payah mengalir. Kadang tu nanti kita nak semayang pula. Jadi kita tak seronok kan. Jadi kalau kita tak basuh pakai itu, payah menukarkan kita. Jadi artinya Islam ni mementingkan soal kebersihan. Baik, kita cerita, tak mau cerita bab fiqh tu, tapi saya nak kaitkan dengan soal kebersihan. Kencing ni tadi Nabi bagi tu orang kena azab. Kita tak tahu. Kita tak tahu orang kena azab dalam kubur, kita tak tahu. Sebab tu yang azab kubur ni yang tidak tahunya sakalain. Maknanya yang tak tahunya ialah manusia dengan, yang tak dengarnya ialah manusia dengan jin saja. Orang kena azab kubur, binatang dengar. Orang kena azab. Dalam kubur ni tadi, orang kena azab, binatang, ayam, itik dia tahu. Pasal apa dia tahu? Pasal dia pun tak kena azab. Ayam 45 hari kena sembelih, selamat dia. Yang teruk kita kadang-kadang ada setengah ustaz, biar saya matilah mudah ustaz. Jangan fikir kata mati mudah. Noh ada tunggu kan bawah kubur. Dia ingat betul lah hang payah ustaz alung duk cari siang malam ni. Yalah hang lepas daripada azab alung. Noh azab kubur hang tak tahu je noh. Dia fikir begitu. Tak boleh. Kita kena ingat bahawa bawah tu ada lagi. Kita ada dua alam lagi. Satu alam barzah, azab alam kubur, dengan alam akhirat nanti. Alam akhirat nanti. Ini yang kita perlu kita kena ingat, perlu kita kena jaga dalam kehidupan kita, supaya ianya tidak menjadikan diri kita terdiri dari kalangan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua diceritakan oleh Nabi, dan antaranya perkara yang boleh memutuskan kesedapan dunia, kelazatan dunia kita ini apabila mengingatkan tentang mati. Tak mati. Ya? Tak mati. Sebab tu bila kita mati ni ingat ni bila? Ustaz-ustaz termasuk saya sendiri pun lupa mati banyak. Baca kitab ni teringat mati sikit. Teringat mati kan. Lagi keluar tengok bangunan lain-lain, lupa dah mati tu. Ingat tu. Sebab tu kita kata kita sering duduk dalam majlis-majlis macam ni untuk mengingatkan tentang kematian, tentang mati. Pada semua mati ni semua akan pergi, semua akan sampai ke sana. Ketahuilah kiranya saudaraku, dikendaki dengan pemutus kesedapan dunia di sini ialah mati. Dengan ingatkan mati, maulah membawa kepada memutus akan nafsu yang sukakan kesedapan dunia. Ingat mati ni dia orang panggil potong nafsu kita. Macam kita dah naik kereta kan, tengah laju ni 16, 18 bawa kereta kan. Lepas tu aksiden berlaku. Tengok mayat kelempang, mati. Risau, slow kan. 90 slow kan. Dan 15 minit 18 minit lah. Tadi kita ingat mati tu slow lah. Ini biasa, ini lumrah manusia. Sebab tu bila kita ingat mati tu, sebab tu digalakkan kepada kita apa dia? Pergi ziarah orang jenazah mati. Sebab tu kita ziarahkan, digalakkan untuk ziarah di kubur. Tujuan dia pasal apa? Untuk nak ingatkan kepada mati. Nak ingat mati. Tujuan dia. Dia dah pergi dah. Cuba kita buka tengok senarai nama kawan-kawan kita alumni dekat sekolah tu. Sekolah katakan tahun 75 Alok Ponsu misalnya katakan. Misalnya tengok list nama. Seorang mati, Mamat dah mati, Dolah mati, Gayah mati, Wahab mati. Tinggal aku ada lagi. Aku pun senarai menunggu juga. Itu maksud dia. Kita pun akan pergi situ. Kan? Kita pun akan pergi ke situ. Jika menurut jalannya pada mentahqiqkan ingat akan mati itu di hati. Maksud dia ialah apabila kita mengingatkan perkara-perkara yang kita katakan tadi, ialah perkara yang kita ingat itu ialah di hati. Mengingatkan soal mati ini sentiasa kita mengingatkan tentang mati. Lebih-lebih lagi ketika umur kita ni sudah pun
meningkat. Saya tahun ni umur 60. 60 ni kita tak lama dah. Kan? Pasal Nabi umur dia 63. Umat Nabi Muhammad ni umur dia tak panjang. Dia tak macam umat Nabi dulu. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ni antara 60 hingga 70 tahun. Umur dia. Kalau lebih pada 63 tu extra lah. Bonus. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tu elok. Sempat makan pencen 3 bulan, mati. Kan? Jadi, sebab tu kita pun, memang, kan? Dah main 60 ni banyak kan nikmat apa yang Tuhan tarik kepada kita. Pertama, nikmat makan. Tuhan tarik kat kita ni nikmat yang pertama, Tuhan tarik nikmat makan. Nikmat makan, Tuhan tarik kita. Nak makan sedap ni 40 tahun ke bawah. Macam Ustaz Syarqawi, muda lagi boleh lah makan banyak ni. Kan? Dia umur pendek panjang ni kan. Malamnya hidup kan. Umur orang kata muda ni mai dah berumur. Banyak dah. Gula kena kurang, garam kena kurang. Kan? Dulu roti canai boleh makan sehari, setiap hari 2 biji, 3 biji lah makan. Lah tak apa boleh dah. Kan? Itu semua nikmat Tuhan tarik tau. Tuhan tarik kita, itu kena sedap amat. Kita harapkan kita dapat makan di akhirat lah besok. Dengan apabila kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Nak ceritanya ialah nikmat tu Tuhan tarik tu. Tuhan tarik kepada kita, mengingatkan kepada mati. Bila main umur macam kita ni, apa dia? Bila sakit sikit, apa dia? Teringat nak mati. Sakit kepala sikit, apa ingat apa? Ingat nak mati. Ingat nak mati. Tak ada benda lain lah. Otak kita mesti tu. Bagus lah benda tu. Benda tu bagus. Sebab kita mengingatkan kemati ni bagus. Bagus. Yang paling tak guna sekali, dah lah tua bengkak, tak ingat mati. Tua bengkak kan, tak ingat mati tu, kesian dia tengok. Saya kadang-kadang saya tengok kadang-kadang bila kita duduk pergi kat surau, tengok maghrib-maghrib duduk pergi, masih duduk kedai kopi, tak semayang sampai semua. Kita kesian tau. Saya kesian. Kalau orang muda-muda duduk kedai kopi, tak apa, pasti dalam mati lagi. Kan? Ni dah dia tua kan. Patutnya orang kata kira kena mai lah. Program kita katakan untuk ingatkan kepada mati, solatnya, semayang, patut kena jaga macam tu. Maka syarak kita menyuruh yang demikian itu supaya boleh seorang itu berhadap kepada Allah dengan menjunjung apa suruhannya dan menjauhkan tegahnya. Syarak suruh kita ingat apa dia? Supaya kita ni buat persiapan. Isti'dadul maut. Membuat persiapan untuk nak mati. Kerana kita nak mati besok tak ada bekal lah. Kita tahu bekalan datuk ke yang berhormat ke, duit ringgit ke, pencen kita ke, apa nama rumah kita ke, kelapa sawit ke, ladang nanah ke, anak kita kerja besar-besar ke. Tak ada. Yang bawanya ialah amal kita. Amal kita. Tak ada. Yang boleh membawa kita ni ialah amal kita saja. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok kan, kita tengok gambar-gambar gempa bumi tu kan, gempa bumi di Turki yang baru dengan Syria berlaku. Kita lihat tuan-tuan, itu dunia. Itu pun kita tengok masing-masing, orang kata apa, bertempiaran, lari. Itu baru nisbah kecil dah nak banding dengan berlakunya kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Berlaku kiamat besok, kita tengok ibu ada menyusukan anak ni pun dia lepas. Lepas. Anak-anak dalam kandungan tu pun kita tengok dia akan gugur. Dahsyatnya. Dia tak pedulilah. Hari ni kadang-kadang mungkin hak berlaku gempa bumi, kadang-kadang dia masih bercara lagi. Kadang-kadang dia peluk anak dia, peluk isteri dia, suami dia, biar kita mati bersama. Tapi kiamat ni tidak. Kiamat ni tidak. Masing-masing lah. Walaupun atas dunia ni kita sayang kat isteri kita, dekat suami kita, anak kita, masing-masing bawa. Larilah masing-masing. Maka kita pun juga perlu
Antara benda yang menyelamatkan kita ialah pada amal kita. Amal mudah ya, benda hak yang ikut hak yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal hak yang apa yang Allah Ta'ala larang. Itu saja bekalan yang kita nak bawa untuk berhadapan dengan Allah. Maka jika tidak dengan jalan ingatkan, mati itu payah jua mau berhadap kepada Allah Ta'ala. Kerana seorang yang tiada ingat mati dan azab kubur itu, lalai ia dan mengerjakan barang yang jadi lupanya dan lalainya. Maksudnya orang apabila orang tak ingat mati ni, memanglah dia tak ada bekalan apa. Dia hidup dia seronok saja, happy go lucky. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni kata apa? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum, kata Allah. Di mana Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang kafir yang tak beriman, dia hidup daripada ya'kulun, kerja makan. Yatamatta'un, seronok-seronok dia hidup dia seronok, happy. Hidup dia dengan cara hiburan, dia tak ada lah apa nak ingat dalam kepala otak dia, nak ingat berkenaan dengan mati. Kama ta'kul an'am, macam binatang, kata Allah. Wan naru maswan lahum, maka neraka itu adalah aula bagi dia. Na'udzubillah. Dia tak ingat. Sebab tu orang macam ni tak ingat. Dia tak ingat apa yang akan berlaku, kiamat ke, persiapan. Sebab tu dia buat apa benda saja. Na'udzubillah, kita jangan jadi macam tu. Kita jangan tergolong dari kalangan orang yang lupa berkenaan dengan mati ni tadi. Kalau kita ingat mati, alhamdulillah, mungkin kita di kalangan orang yang bahagia dan baik. Selamatlah lagi kita. Maka kita buat persiapan-persiapan kita, membolehkan kita lah terdiri dari kalangan orang yang membuat persiapan-persiapan seperti itu. Tapi kalau orang yang tadi kata tadi, orang tak ingat mati, tak ingat azab kubur, dia tak buat. Memang dia tak buat persiapan. Dia tak semayang, dia tak solat, dia berzina, dia minum arak, dia ambil harta orang, dia makan rasuah, dia makan harta anak yatim, dia makan harta pusaka. Sebab dia tak fikir. Dia tak fikir. Pada dia, inilah dunia ni lah, dia kata, duk ada. Dia tak akan dibangkitkan balik. Dia tak percaya berkenaan dengan azab kubur. Dia tak ingat berkenaan dengan azab kubur. Maka dia akan buat apa saja yang dia nak lakukan. Maka ingatkan itu mati ada mempunyai kelebihan. Sebagaimana tersebutlah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Turmuzi dengan katanya an Abi Sa'id qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashiruna. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, namanya ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tempat sembahyangnya. Di dalam itu maka nampak kepadanya akan beberapa orang seolah-olah mereka itu sengihkan gigi sebagai mau tertawa. Ni kita tengok hadis yang sebut satu hari Nabi masuk ke musalla, mana tempat semayang. Tempat semayang, para anasan, dia tengok ahli-ahli duduk dalam surah tadi, dalam tempat semayang tadi, manusia di ka'annahum yaktashiruna. Mereka itu seolah-olah duduk senyum, duduk gelak lah, sengih gigi, dia kata, tawa. Maka orang yang demikian itu alamat yang tertentu ada suatu perbuatan yang menyukakan dirinya. Orang yang gelak ni selalunya benda yang suka lah. Benda seronok aja kita gelak. Pasal apa? Tak ada benda yang kita suka kita menangis kan. Tak ada suka yang kita suka kita masam muka. Ni Nabi tengok macam mereka tu duduk sengih. Disebut tentang ka'annahum yaktashiruna. Seolah-olah mereka tu sengih senyum, gelak. Dia itu menandakan mereka gembira. Dan menjadikan ia lalai dan kurang hati kepada ibadat yang mau diperbuatkan
maka demikian itu boleh jadi rosak ia. Apabila tengok itu, mungkin Nabi kata amalan perbuatan seperti begitu, perbuatan yang melalaikan ataupun yang boleh menyebabkan mereka itu terdiri dari kalangan orang yang tak ingat kepada agama ataupun akhirat. Bila dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu, ia pun lalu memberi ingat kepada mereka itu. Maka Nabi berkata, qala ama innakum law aktsartum zikra hazimil lazat la syaghalakum amma aral mauta. Sabda Nabi, tidakkah sesungguhnya sekalian kamu jikalau membanyakkan, sekalian kamu ingat akan yang memutuskan kesedapan dunia, nescaya memberi bimbang ia akan sekalian kamu dari barang yang aku lihat akan mati. Maksudnya Nabi kata, amma innakum law aktsartum, kalau kamu semua ni banyak untuk mengingati tentang mati, la syalarakum amma ara, nescaya kamu bimbang kamu daripada barang yang aku lihat berkenaan dengan mati. Maksud dia ialah Nabi bila dia tengok di kalangan sahabat ni gembira macam tu, Nabi kata kalau kamu ni banyak mengingati mati, maka sudah tentulah kamu akan menyibukkan diri kamu untuk melakukan perkara-perkara sebagaimana yang aku melihat berkenaan dengan mati. Kalau artinya macam Nabi kata, kalau kamu tahu macam aku tengok, macam aku tahu berkenaan dengan mati sebagainya, maka kamu pun tak akan suka, gembira seperti mana macam ni. Yakni hai sekalian sahabatku adalah pekerjaan dan kelakuan kamu seperti yang aku lihat itu mau menjadikan sekalian kamu lalai daripada menuntut bekal akhirat dengan bersungguh-sungguh hati. Maksud dia ialah kamu apabila aku tengok dengan keadaan yang kamu gembira macam ni, aku rasa kamu semua ni kamu tak ingat berkenaan dengan hal ehwal berkenaan dengan mati. Berkenaan dengan mati kamu tak ingat, kamu duk seronok, kamu gembira yang macam tu. Kerana jikalau hati sekalian kamu berpaling daripada ingat lain daripada mati, tentulah sekalian kamu tidak mau senyum atau membuat sengih. Kalau dia kata kamu dia ingat mati, kamu pun tak senyum, kerana ingatkan mati itu mendukacitakan hati. Sebab tu kita katakan mengingatkan mati ini mendukacitakan hati. Oleh itu kita apabila kita pergi ziarah jenazah sebagainya, biarlah kita itu tidak membincangkan perkara-perkara yang menggambarkan kita tu suka ataupun menggambarkan kita tu gembira, mengingatkan hal-hal dunia ataupun menyebabkan perkara-perkara yang kita bincang tadi, perkara yang tak membabitkan untuk mengingatkan kepada soal kematian. Sepatutnya kita mesti mengingatkan hal-hal yang membolehkan kita terdiri dari kalangan orang yang sentiasa ingatkan kepada kematian itu. Kematian. Kerana ingatkan dan orang yang duka cita hati atas suatu itu, tidak ia berpaling, melainkan pada bersungguh-sungguh membuat apa yang akan menyedapkan hatinya. Maka tidak ada penyedap hati ingatkan mati dan azab kemudian daripadanya itu lain daripada bersungguh-sungguh hati berhadap kepada beramal ibadat. Dia kalau nak, dia kata tadi, nak menyedapkan kita lepas daripada mati, waktu kita nak duduk dalam kubur, maka tentulah dengan kita ini melakukan amal-amal ibadat sebagai persiapan itu tadi. Maka jikalau sekalian kamu nak lupakannya
lainnya ikutlah seperti mana ajaran aku. Kalau kamu nak ingatkan, buat persiapan berkenaan dengan mati, kamu ikut yang apa yang aku nak sebut ni, kata Nabi. Nabi kata apa? Fa'akthiru zikra hazimil lazzatil maut fa innahu lam ya'ti 'ala qabri yaumun illa takallama fih wa yaqulu ana baitul ghurbah wa ana baitul wahdah wa ana baitul turab wa ana baitud dud. Nabi kata, aku nak ingat kepada kamu, kok kamu lupa, kok kamu tak ingat, supaya kamu sentiasa mengingatkan tentang kehadiran kubur nanti. Nabi kata, maka naklah banyakkan oleh sekalian kamu akan pemutus kesedapan dunia, iaitu mati. Fa'aksiru zikra hazimil lazzatil maut. Kau banyakkan untuk memutuskan kelazatan hidup ni dengan kamu ingatkan tentang mati, kata Nabi. Pasal apa? Fa'innahu, kerana kesedapan dunia daripada hal ehwal kehidupan dan harta dan anak isteri, semuanya itu mau melalaikan daripada ibadah. Jadi kita kena ingat, anak isteri semua itu melalaikan ibadah kita. Memanglah, macam kita katakan, macam kakak-kakak ni kan, kalau boleh tu cucu-cucu tu biar mak pak dia belah lah. Bukan apa kita ni dulu belah mereka dah. Dulu semayang pun tak pernah ketahuan. Kadang-kadang lepas maghrib tu lena tidur habis subuh bangkit kan. Kena anak ramai-ramai kan. Ni banyak berlaku itu. Orang perempuan kadang-kadang kita pun semayang sunat pun wajib pun kadang-kadang buat tu mujuk. Kadang sunat telahan lagi tak buat, tak dan. Kerana kesibukan kita nak menguruskan anak dan sebagainya. Kalau bolehnya waktu tua-tua ni kita bekal untuk kita lah. Bekal untuk kita pasal nak berhadapan dengan Allah Ta'ala. Nak apa Allah Ta'ala. Sebab itu ini persiapan kerana yalah, waktu kita orang panggil apa, waktu muda-muda kan, kita nak urusan anak tak sempat lah. Kadang-kadang nak pergi, tambah kadang waktu-waktu sekarang ni subuh ni lewat hari ni, subuh lewat masuk kan, nak pergi maaf pun tak sempat. Padahal anak nak pergi ke sekolah kan, nak persiapan untuk suami sebagainya, untuk kita dapat. Memang kesibukan tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pahala juga dapat, bukan kita dapat pahala. Dapat pahala macam tu. Tapi kita nak maksud tadi ialah ibadat khusus kita ni dengan Allah Ta'ala tadi tak tahan. Orang kata tak sempat waktu kita muda-muda dulu, waktu anak ramai kan. Waktu kita nak uruskan anak, kadang-kadang kebersihan pun kadang-kadang tak terjaga kita dengan najis. Macam-macam lah kita nak sebutnya. Tapi itu semua melalaikan. Quran kadang-kadang tak ada nak baca kan. Selawat pun kadang-kadang kita tak ada nak selawat. Zikir tak ada. Memang itu religi berlaku. Semua melalaikan urusan kita. Kalau bekerja pula kadang-kadang kita bekerja pun kita tengok sama juga dengan urusan sibuk kita dengan urusan kerja kita. Tak sempat kita untuk nak ambil masa sebagainya. Memang betul. Sebab itulah Sayyidina Umar bagi tahu, dia kata apa? Tafaqahu qabla an tasawwadu. Kamu belajarlah sebelum kamu menjadi pemimpin. Betul, saya terasa bila kita jadi pemimpin ni kadang-kadang tak sempat pun nak membaca matlaah. Telaah. Tak sempat. Dia ingat ilmu-ilmu lama-lama dulu je. Tak sempat. Masa dia sibuk dengan mesyuarat, sibuk dengan urusan dunia. Waktu saya dia ingat baru ni pergi Mekah baru ni. Pergi Mekah bertugas haji kan. Saya umrah pun orang panggil apa? Buat sekali ya umrah. Quran pun tak dah habis baca. Pasal kita pergi bertugas. Pergi sembahyang, dah sejak balik. Tak ada. Berbeza bila kita pergi dengan tak ada urusan. Kadang-kadang umrah boleh khatam lah. Quran, satu Quran khatam. Boleh. Pasal sibuk dengan urusan tugas dia.
Kita harap, saya beritahu kat isteri saya, harap-harap pahala kita boleh tolong orang lah. Nak dapat pahala khusus ni tak ada ni kata. Jarang kita nak main pergi umrah, buat sekali umrah ya. Walaupun duduk sekejap lah. Tak lama pergi. Tapi nak sebutnya itu cerita dia. Bila kita jadi pemimpin. Tak ada masa. Kita pun sama waktu tuan-tuan perempuan dulu, waktu muda dulu kita banyak urusan dengan anak kita sebagainya. Sibuk. Memang betul. Melalaikan, mencuaikan kita. Cuaikan kita. Jadi kita harapkan waktu kita muda ni, kita tua ni, kita cover balik lah. Kita top up lah. Kita bayar balik hak yang apa kurang-kurang tu. Semoga Allah Ta'ala nilai kita ujung. Kerana tuan-tuan, perlu kita kena ingat, amalan seorang ni innamal a'malu bil khawatim. Setiap amalan itu dinilainya ialah di hujung dia. Nilai di hujung. Hujung. Bukan hak awal. Kerana ada orang yang baik waktu muda. Tetapi dia jahat waktu tua. Ada orang yang baik waktu muda. Ada Masya Allah baiknya. Datang semayangnya tak tinggal, puasa sunat rajin sebagainya, pakaian pun elok. Tapi dia main hala ketua tu dia berubah. Bukan 10 darjah, 360 darjah. Dia berubah kan. Dia berubah sungguh lah. Dia pandai dah. Dulu pakai tudung elok, sekarang dia pakai seluar Yankee ke semua. Rambut ke blonde dia, free hair. Hebat. Muda-muda dia tak bagus tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi nilainya ujung. Ada orang yang muda-muda dulu. Allah. Pakaian dia mengancam keselamatan negara, ketenteraman awam. Kan? Tapi mai ketua rumah dia berubah. Alhamdulillah. Ini kita nak. Nanti nilainya adalah di ujung. Bukan hak awal. Nilai ujung. Itu kita kata ujung tu. Nilai yang kita kena jaga. Kita kena jaga. Nilai yang tu katakan, yang disebut, yang kita selalu kita doa, Allah makhtim lana bihusnul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami, tutupkan hidup kami dengan kehidupan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau tutupkan hidup kami ni, sudahkan hidup kami ni dengan su'ul khatimah, yang buruk. Itu nilainya hak ujung. Itu hak ujung tadi. Jadi tuan-tuan, sebab itulah apabila kita tahu semua ni, anak kita ujian kepada kita, menyebabkan kita lalai, anak isteri, suami lalai, tugas kita lalai, semua tadi kehidupan kita semuanya melalaikan daripada ibadat. Apabila tidak sekalian kamu lepaskan semuanya daripada hati, ingatkan mereka itu dan gantikan ingat dengan sentiasa semuanya itu tinggal sebab diputuskan dan diceraikan oleh mati. Maksud nak ceritanya, dia cerita sini, benda-benda itu boleh kamu lupakan soal apa, harta kamu, soal kemewahan kamu, anak isteri kamu sebagai kamu sayang tadi, dengan ingatkan kepada mati. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang sentiasa lalai dan alpa daripada mengingatkan berkenaan dengan mati itu tadi. Maka yang bersama-sama dengan kamu itu ialah ibadat. Ingat mati, kemudian disertakan dengan ibadat. Tapi lah, sebab tu kita ni, termasuklah diri saya sendiri pun, cuba disiplin. Kadang-kadang kita tak terbuat lalai. Cuba disiplin juga. Bukan macam mana rupanya sehari kita selawat dah 100 kali. Istighfar 100 kali. Baik. Selawat banyak lebih dari itu, lebih baiklah. Tapi sebenarnya bukan lama mana pun 100 kali tu. 100 kali tu. Saya ingat dalam setengah jam tu, boleh kita berselawat hampir dekat dengan 500 kali. Tapi tak buat. Tak buat. Itu yang kita selalu Nabi minta doa pada dia. Nabi suruh doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, Tuhan kami, bantukanlah kami. Ala zikrika, supaya ingat kepada Engkau. Memang kita lupa. Kita nak minta bantuan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala
ingat kepada kita. Kadang-kadang kita pegang tasbih dah, bila tengok handphone, lupa tengok kan. Pegang dia kadang-kadang mula sedikit dah sama, tengok kamu lupa. Ni kita bahaya. Sebab tu kita minta kat Tuhan. Ini saya nak cerita, saya tak mau cerita orang lain, diri saya sendiri pun kadang-kadang tak terbuat pun satu kali, padahal mudah sangat, tapi tak terbuat. Ini kita minta doa kat Tuhan supaya Allah Ta'ala membantu kita, mengingatkan kita supaya berkenaan dengan zikir ni. Pasal untuk bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, bukan ada benda lain kan? Ni yang kita nak bantu kita, bila mengingatkan. Selain bila kita ingat mati, kita mesti juga sertakan dengan amal ibadat kita tadi. Maka perbuat amal ibadat dan taat dengan sungguhnya. Perbuatlah tiap-tiap kebajikan yang mendatangkan pahala, dan jauhkan apa-apa kejahatan dan apa-apa yang mendatangkan dosa. Kita buat kebajikan dan kita jauhkan daripada dosa. Sebelum diceraikan kamu oleh mati akan dirimu, dengan tempat kamu boleh mengambil bekal ini. Sebab kita nak beramal ini ialah di dunia. Dunia ni disebut sebagai yaumul amal. Akhirat yang merupakan yaumul hisab, hari perhitungan. Lepas tu disebut bagaimana antara kegembiraan, nikmat yang paling gembira untuk orang beriman daripada dapat melihat Allah secara mubasyarah, secara direct. Nikmat yang paling agung di syurga nanti. Sampai di kalangan ahli syurga ni tadi nak sujud dengan Allah. Allah Ta'ala kata tak ada, hari ni bukan hari untuk sujud, kamu dah lama beramal waktu tu. Hari ni ialah hari yaumul jaza, kamu nak dapat pembalasan. Sebab ini nikmat yang paling, hampir orang kata apa, excited orang panggil kan, selalu gembira sangat sampai nak sujud. Mana ada sujud? Kamu sujud dengan aku waktu kamu hidup dulu. Hari ni ialah hari yang kamu untuk nak beramal, hari nak dapat pembalasan. Masya Allah. Itu yang kita katakan tadi. Dan bagi orang-orang kafir pula, tuan-tuan, orang tak beriman, apa dia? Dia nak minta kat Tuhan, Rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu, dia kata. Orang kafir ni dia nak minta hidup balik. Orang tak beriman dia nak minta hidup atas dunia balik. Ya Allah, baliklah aku ke Alam Unsu, baliklah aku ke Matang Pasiak, baliklah aku ke Matang Julutung, baliklah aku ke Bagan Serai, baliklah aku kepada Alam Unsu, Matang Gedu. Dia kata baliklah pada apa? Aku nak beramal. Nak beramal dengan apa yang ku tinggalkan. Tak. Amal waktu kita hidup. Dah kita mati, nak balik, nak minta beramal, tidak diizinkan lagi untuk kamu nak beramal. Kerana masa untuk kamu beramal ni sudah pun berlalu, kamu tidak boleh untuk kamu nak, kamu kita katakan tadi, kamu nak melakukan amal, tak, kerana waktu tu sudah habis. Itu dia katakan tadi, kamu beramal sebelum Allah Ta'ala mencabut nyawa kamu tadi kan. Maka setengah daripada jalan bagi ingat akan mati itu, iaitu ingat seperti sabda Nabi SAW. Setengah Nabi kata nak ingat mati, fa innahum la ya'ti 'alal qabri, sesungguhnya tidak datang satu hari atas kubur itu, melainkan berkata ia di dalamnya, aku ana baitul ghurbah, aku rumah dagang, dan wa ana baitul wahdah, aku rumah seorang diri, wa ana baitul turab, aku ialah rumah tanah, wa ana baitud dud, aku pula ialah rumah ulat. Nabi kata antara perkara yang kamu nak kena ingat mati, pada apa? Fa innahum la ya'ti'al qabr, sungguhnya tiada datang atas kubur itu, di mana satu hari nanti melainkan kubur itu akan cakap, dia kata apa? Ana baitul ghurbah, aku ni merupakan rumah dagang seorang.
Ni kita mari tadi main kawan-kawan, mari anak, mari dengan isteri, kawan-kawan kan. Dak kubur, seorang-seorang. Qurbah. Seorang-seorang. Kita dagang duduk sana. Dagang kita dalam kubur. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita mari hantar tanam kan. Lepas tu dia balik. Dia balik. Seorang-seorang. Itu dia katakan Baitul Qurbah. Kubur ni tempat dagang. Dagang. Ya? Dan juga ana Baitul Turab. Aku merupakan ana Baitul Wahdah. Aku merupakan rumah seorang diri. Seorang diri. Duduk seorang-seorang itu. Dagang. Baitul Wahdah. Rumah duduk seorang-seorang itu. Tak ada teman dah kita. Tak ada teman dah kita. Duduk dalam kubur, tak ada teman. Teman kita amal saja. Kemudian ana Baitul Turab. Aku pula rumah tanah. Tanah. Sekarang kita tidur atas tilam, atas katil, atas orang kata cadar, atas medani, kan, atas toto sebagainya. Baitul Turab. Kan kita buat rumah kita dengan batu kan, ada aircon sebagainya, tak ada. Tak ada itu. Semua tak ada semua. Dan aku Baitul Dud. Aku merupakan rumah ulat. Masuk ulat. Badan kita semua akan jadi ulat neraka. Mayat manusia ni cepat buruk. Sebab tu kalau lembu mati pukul 8 pagi dengan manusia mati pukul 8 pagi, cepat busuknya ialah mayat manusia. Mayat lembu tu lambat sikit. Kata apa, manusia ni dia makan semua benda. Yang dia tak makan ialah atas besi kapal terbang, bawah rel kereta api. Yang lain semua dia makan belaka. Yang kata manusia kan. Ya? Manusia ni dia makan, semua makan. Lepas tu cepat busuk kita ni. Sebab busuk, sebab tu kita jenazah kalau tidak ada pemasalah apa semua disegerakan untuk kita tanam ya. Jenazah sebenarnya baik-baik jenazah tu untuk kita katakan untuk kita segerakan tanam. Dan utamanya orang-orang macam orang meninggal ni dia nak cepat-cepat nak bertemu dengan Allah. Cepat-cepat nak bertemu Allah. Dia nak bertemu Allah dah. Dia nak bertemu dengan kekasih dia. Nak bertemu sana. Sebab tu digalakkan begitu. Oleh itu kalau lepas semayang tu, lepas jenazah tu, patutnya jenazah tu angkat terus. Tak boleh lepas jenazah kita dah baca buat tahlil lagi, tak apa nak kenal. Tak apa nak kenal. Pasal kita nak so cepat. Dia nak cepat-cepat nak bertemu ni. Kita nak buat tahlil tak apa buat lepas tu. Tak ada masalah. Biar dia nak ke sana. Nak cepat. Saya nazah ni kan, dia nak bertemu kasih dia sana. Yakni setiap hari kubur itu memberi isyarat kepada kita, seolah-olah berkata kepada kita, aku rumah dagang, cari kubur bawah. Dia kata apa? Aku ialah Baitul Qurbah. Kubur ni setiap hari duk cakap. Duk beritahu. Yaumun illa takallama fi. Kubur duk cakap. Aku ni ialah merupakan Baitul Qurbah. Rumah dagang. Nak tunggu. Kamu semua nak tunggu kita semua mari. Kawan-kawan kita ada pergi setiap hari. Mari. Setiap hari mari. Sini. Di bahagian serai ni banyak, ni pun ada jenazah kematian. Saya ingat tiap hari ada every 2, kadang-kadang ada 5 pada jenazah. Saya sebagai ahli parlimen ni 5, kena pilih 5-5 lah pi kan. Nabi 5-5 kan, luas kan. Itu benda yang kita tengok Allah Ta'ala tarik tu mereka hari ni. Lepas tu kita pula kita pula dikatakan Baitul Qurbah situ yakni rumah jadi tempat berpindah orang
yang berpuak dan anak pinak dan saudara mara di dalam dunia, tidak ada seorang pun daripada mereka itu mengikut akan dia jadi temannya dan jadi pembesaran bersama dengannya, maka jadilah aku tempat dia. Tu tadi katakan Baitul Ghurbah ni. Sebab apa? Tak ada lah teman kita, anak kita tak teman kita, kita dagang lah, macam dagang. Macam ada di kalangan apa nama orang yang pergi berdagang dulu, mungkin buka aluk kongsu dulu, dia mari daripada belah Indonesia ke ataupun daripada Johor ke daripada, dia datang untuk troka tanah, datang seorang-seorang dagang. Aku bawa diri seorang-seorang, tak ada sebatang kara. Waktu itu kita katakan, tu tak apa atas dunia masih adalah kawan lagi. Tapi di akhir yang kubur ni tak ada, memang gurbah sungguh. Tak ada siapa dah kawan kita. Atas dunia walaupun kita datang sebatang kara daripada Indonesia ke Thailand ke, tapi masih ada kawan lagi. Kita jumpa orang lagi, cuma kita tak ada adik-beradik yang dekat saja. Maka jadilah aku tempat ia seorang diri yang tiada siapa pun mau menurut ia sama-sama. Dia katakan Baitul Wahdah, dua seorang-seorang, tak ada siapa pun ikut kita. Anak kita yang sayang kat kita pun, isteri kita cakap menangis dekat atas dia waktu di rumah saja. Lepas dalam kubur, maka kita seorang-seorang saja. Dan akulah rumah tanah Baitul Turab, yakni tempat seorang manusia yang ditanam itu kembali jadi tanah. Kita daripada tanah dan kembali juga kepada tanah. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, macam mana yang mengatakan kita ni daripada tanah? Adam tak apalah. Orang jawab Adam, tak apalah Adam. Kita daripada tanah, betul apa? Memang kita daripada tanah juga. Maksud dia ialah benih mak kita dengan benih ayah kita tu, zat yang ada dalam benih mak ayah kita tu, dalam benih ayah kita tadi ialah zat tanah. Kandungan hak makanan yang dia makan tadi. Yang dia makan daripada makan macam kita makan kan. Makan padi, makan beras ke, sebagai gandum ke sebagainya, itu semua yang ditanam daripada tanah. Maka akhirnya tanah itulah yang menjadikan benih mak kita, benih ayah kita, dan jadi kita. Walaupun kita tak jadi secara tanah, kita nampak macam tanah bentuk fizikal macam tu, tapi asalnya begitu. Dan akulah rumah ulat, yakni tiap-tiap orang yang masuk kubur itu sebelum hancur jadi tanahnya penuh di badannya, tempat manusia yang ditanam itu kembali tanah. Dan akulah rumah ulat, yakni tiap-tiap orang yang masuk kubur itu sebelum hancur jadi tanahnya penuh di badan mayat itu dengan ulat, memakan semua badan itu hingga habis hancur semua jadi tanah. Itu menunjukkan tentang Baitud Dud, rumah tanah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, tak ada persoalan. Kita doa selamat. Doa selamat untuk ada di kalangan ahli jamaah kita yang nak pergi ke Makkah ni, nak pergi ke umrah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka umrah yang mabrurah insya-Allah, dan berikan kesihatan tubuh badan untuk nak melakukan ibadah umrah ni. Kerana kita sedar bahawa ibadah umrah dia merupakan ibadah fizikal, ibadah yang perlukan gunakan kekuatan fizikal, kesihatan yang ada kepada kita. La hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil